Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di konferensi umum di UNESCO. Di sisi lain, pihak Malaysia juga ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturan kurang lebih 275 juta. Di video kali ini ada seorang YouTuber dari Malaysia dan mengakui kehebatan bahasa Indonesia. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Subscribe Tanya kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia, dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tupang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi aku ada jumpa satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu. Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Contohnya, Wee Ka Siong. Lagi, Anthony Loke. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Lagi satu, Tan Sri Lee Lam Tai. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Malam tak dah apa. Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni, ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin. Semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan, buat dah dalam bahasa Inggeris. Wey, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Korang belajar sejarah kan? Korang lupa ke pada abad ke-7, ketika Malaysia ni, tanah Melayu ni dijadikan pusat perdagangan antarabangsa. Siapa nak datang tanah Melayu ni, kau kena belajar bahasa Melayu tau. Tak kisahlah siapa yang berdagang tu, daripada British ke, Spanyol ke, siapa-siapa pun nak datang
kena cakap bahasa Melayu dan kena belajar. Tapi korang juga yang cakap, dekat Jepun tu, kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun, kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je, cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah, korang memang layak. Jadi kepada rakyat Malaysia, tak kisahlah kau ni asal mana ke, sejarah kau daripada mana, kulit macam mana ke, kau punya bangsa apa pun, jadikanlah bahasa Malaysia ni adalah bahasa utama dalam pertuturan korang, bahasa utama yang kau gunakan dalam semua kerja. Nak tulis surat ke, nak buat signal ke, semua guna bahasa Malaysia. Bukanlah tak boleh nak guna bahasa lain, English dan sebagainya, selit-selit sikit. Tapi jangan jadikan bahasa lain tu sebagai bahasa utama. InsyaAllah, tak mustahil, satu hari nanti bahasa Malaysia juga akan diangkat menjadi bahasa UNESCO. Kalau sekadar Oke teman-teman semuanya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Setelah kita saksikan bersama-sama, salah satu YouTuber asal dari Malaysia mengatakan harus mengakui bahasa Indonesia diresmikan oleh UNESCO atau ditetapkan oleh UNESCO ya. Jadi YouTuber Malaysia ini mengatakan untuk semua rakyat Malaysia harus menerima, harus ikhlas, jangan iri, jangan dengki, karena bahasa Indonesia ini memang sukses gitu loh. Dengan penduduknya yang 275 juta, ditambah lagi dengan kurikulum 52 negara dan bahasa aktif orang asing yang menuturkan adalah 150-an ribu, itu cukup untuk membawa bahasa Indonesia ditetapkan oleh UNESCO. Dan untuk orang-orang Malaysia harus ikhlas, harus legowo, harus terima, jangan iri apalagi dengki, bahwa bahasa Indonesia ini benar-benar diakui dunia, dan bahasa Indonesia itu tidak ada embel-embel Melayu gitu. Jadi orang Malaysia ini kalau pengen iri atau dengki, stop, jangan. Ini menurut YouTuber dari Malaysia. Jadi orang Malaysia ini harusnya dari sekarang memartabatkan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia untuk dipetuturkan 32 juta rakyat Malaysia. 32 juta rakyat Malaysia. Supaya apa? Supaya bahasa Malaysia ini bisa mengikuti jejak bahasa Indonesia. Dan perlu diingat dan perlu digarisbawahi, kalau memakai bahasa Melayu, kalau memakai bahasa Malaysia, jangan ada embel-embel Melayu. Karena apa? Jika bahasa Malaysia dikasih embel-embel Melayu, maka otomatis etnik China ataupun India tidak mungkin mau menerimanya. Harusnya seperti bahasa Indonesia, tidak ada embel-embel Melayu atau daerah manapun. Coba bayangkan kalau bahasa Indonesia itu ada embel-embel Melayu, tidak mungkin suku etnik dari non-Melayu mau memakainya. Jadi para pendahulu kita, para pejuang kita, pendiri Sumpah Pemuda itu sangat cerdas luar biasa untuk bisa menyatukan bangsa Indonesia, yaitu melalui bahasa. Bagaimana baiknya? Jangan dikasih embel-embel nama bahasa daerah. Jika ada, maka otomatis suku-suku yang lain tidak mau menerimanya. Harusnya Malaysia juga meniru bagaimana Indonesia berjaya memartabatkan bahasa Indonesia, yaitu dengan cara jangan ada embel-embel Melayu di bahasa Malaysia, supaya bisa meniru jejak Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.